Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita dengan topik yang seterusnya iaitu kaedah fiqh dalam pengurusan. So, kenapa perkara ni penting? Sebab kaedah fiqh ni juga menjadi salah satu tunjanglah kepada setiap perkara yang kita lakukan dalam pengurusan kita seharian. Okey, kita lihat seterusnya. Okay, kaedah-kaedah fiqh yang perlu kita belajar, kaedah-kaedah fiqh yang asas yang perlu kita tahu ada 5 kaedah fiqh iaitu al-umuru bi maqasidiha, al-yakinu la yuzalu bi asyak, al-masyaqqah tajlibu at-taysir, ad-darar yuzal, al-adala muhakkamah. So, kelima-lima ini kita akan bincangkan pada hari inilah satu persatu. Kita lihat dulu kaedah fiqh yang pertama iaitu al-umur bi maqasidihi. Apakah yang dimaksudkan dengan al-umur bi maqasidiha? Setiap maksud al-umur bi maqasidiha adalah setiap perkara ataupun urusan adalah berasaskan kepada niat. Okey, kita lihat secara umum ya. Secara umum, kaedah ini bermaksud segala sesuatu bergantung kepada niat kita ataupun niat manusia itu sendiri, dan ini adalah kaedah asas bagi menilai perbuatan seseorang individu ataupun seseorang manusia itu. Ini kaedah yang paling asas lah untuk menilai perbuatan manusia itu. Dan dalam hadis pun ada menyebut berkaitan tentang al-umur bi maqasidiha, yang mana kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, dia menyebut dengan maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. Okey. Kaedah ini menekankan kepentingan niat dalam sesuatu pekerjaan. Okey, kita lihat kepentingan niat. Dalam apa-apa kita buat pun kita mesti lakukan dulu dengan niat kan. Nak solat pun kita lakukan dengan niat. Kalau kita mau keluar pun kita lakukan dengan niat. Okey. Dan kita lihat ya, dalam Islam niat ni menjadi pengukur kepada perbuatan manusia ataupun perbuatan individu yang menentukan sama ada perkara itu sah ataupun batal dari sudut ibadah dan juga dari sudut adat kita, dari sudut pahala dan dosa, halal dan juga haram. Dan kamu nampak kan betapa pentingnya niat ni dalam seseorang individu tu lah. Okey, kalau kamu lihat pun apa yang diwajibkan syarak tidak diiktiraf sekiranya tidak disertakan dengan niat. Ini kita tengoklah contohnya. Kita mau solat wajib lah kan, solat zuhur. Tapi kita tidak sertakan dengan niat. Maka solat kita tadi tidak sah lah. Solat kita tadi adalah batal. So, kita mesti sertakan dengan niat. Okey. Hukuman juga boleh dikecualikan, diringankan jika dilakukan tanpa niat. Ini contohlah, ada satu kes. Dia mahu mempertahankan diri. Tiba-tiba dia contohnya terbunuh seseorang itu tanpa niat. Di situ kita boleh lihatlah, kita boleh ringankan hukumannya ataupun dikecualikan. Melihat, kita kena tengoklah, melihat daripada niat dia. Seterusnya kita lihat ya. Ini antara kaedah-kaedah sampingan lah. Okey. Yang kaedah-kaedah berkaitan tentang al-umuru bi maqasidihi ni, setiap perkara atas urusan adalah berasaskan kepada niat. Yang pertama, setiap perkara ataupun urusan perlu diceritakan dengan niat. Itu kita kena tahu. Yang kedua, niat akan menentukan nilai sesuatu aktiviti. Kan, niat kita contohnya kamu datang untuk belajar, nak belajar bersungguh-sungguh. Itu yang akan menentukan macam mana aktiviti kamu pada hari itu. Contohnya kamu dalam satu organisasi, kamu bekerja dalam satu organisasi, kamu contohnya bangun pagi-pagi, okey aku niat pukul 8 pagi aku kena sampai office untuk aku bekerja bersungguh-sungguh. So, dengan niat tu, dia akan pandu dan arahkan kamu kepada tujuan yang kamu lakukan. Jadi kena hati-hati. Niat yang tak betul akan dipandukan kepada perkara yang tak betul lah hasilnya. Okey, yang seterusnya, niat yang baik tidak menjadikan jalan pelaksanaannya yang baik. Contohlah, kamu macam pernah tengok kan cerita Robin Hood kan? Niat dia baik. Dia mencuri. Dia kata dia nak bantu orang miskin. Tapi dalam keadaan nak bantu orang miskin tu dia mencuri. Sebenarnya tidak boleh macam tu. Kita mahu niat yang baik pandu kita untuk gerakkan pelaksanaan kita yang baik. So dia seiring dua-dua tu. Okey. Dan kita boleh lihat antara contohnya di sini. Saya ada bagi contoh lah. Kat sini kan kalau kamu tengok, kita tengok contohnya sama-sama ya. Si A ni, si Fulan si A ni lah. Dia cakap dengan si B. Okey, ambillah wang RM50 ni. Ia akan menjadi hibah sekiranya diniatkan derma dan tidak diniatkan
dan tidak diniatkan demikian akan dihukum sebagai hutang yang perlu dibayar. Contohlah kamu ada seorang kawan, okey datanglah kawan kamu ni, dia bagi kat kamu nak ambil lah 50 ni. Tapi kalau dia tidak cakap apa-apa, nanti kalau kau ambil duit 50 ni, kau bayar balik tau. Nanti itu maksudnya kita tahu situ ada hutang. Tapi jika dia cakap ambil lah 50 ni, maksudnya dia jadi hibah lah. Maksudnya jadi sedekah apa semualah. Okey. Tapi maksudnya di sini kalau dia tidak tengok pada niat dia. Itu yang saya cakap kalau contoh kita ambil duit orang ke apa-apa benda kan kita dah tanya dulu kau nak bagi aku ni apa-apa. Macam itulah. Okey. Ini pula yang kedua. Contohnya seseorang yang mengambil barang yang tercicir. Ini sebut sebagai harta luqatah lah. Kalau kadang-kadang kan kita kan jumpa duit contoh RM50 dekat shopping mall kan. Jadi apa yang perlu kita buat? Dari sudut niat kita. Okey. Sekiranya niat kita untuk memiliki duit itu, maka kita dikira sebagai perampas lah. Tetapi sekiranya niat kita untuk menyimpan ataupun kita untuk menghibahkan supaya tuan punya duit tu dapat balik, maka kita dianggap sebagai pemegang amanah yang tak perlu membayar ganti rugi jika barang tersebut rosak. Jadi kamu boleh tengok dari situ, dia semua sebenarnya perlakuan manusia ini adalah berdasarkan niat dia. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada hukum fiqh, kaedah fiqh, bukan hukum fiqh, kaedah fiqh yang kedua iaitu al-yaqinu la yuzalu bi asyak. Al-yaqinu al-yuzalu bi asyak ini maksudnya adalah keyakinan tidak diatasi oleh keraguan. Yang mana kita tahu kaedah ini ia berkaitan dengan isu keraguan. Ragu-ragu yang kadang-kadang terjadi di kalangan manusia lah. Ini sebab kenapa kaedah ni dibuat, sebab sesuai dengan keadaan manusia. Sebab kita tahu manusia ni dia bersifat pelupa. So perlu ada kaedah ni untuk membimbing dia. Kalau tidak nanti dia akan rasa lagi tambah ragu-ragu, lagi tambah apa yang perlu buat ni, lagi teruk kan. Okey. Dan kalau kita lihat kaedah ini yang menetapkan bahawa yang asal tu kita yakin tu yang pertama tu yang asal. Nanti saya akan bagi contoh lah. Yang asal tu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh kita syak ataupun ragu yang datang kemudian. Okey. Contohlah kan di sini ada contoh. Seorang dilarang meninggalkan solat hanya kerana dia syak sama ada wuduknya terbatal ataupun tidak. Ini bukan dalam konteks dia dah kentut tau. Kalau kentut ke kita tahu kita dah sudah terbatal, tapi ini tiba-tiba kan kita kadang kita akan takbir tiba-tiba kan kita solat, aku ambil wuduk ke tadi macam tu kan, aku terpegang begini ke tadi aku terbatal wuduk ke, itu dia rasa syak tapi bukannya benda yang sudah terbatal tau, dia rasa syak. Jadi di sini konsepnya adalah tidak boleh kita, orang cakap tidak boleh kita mendahulukan syak tu. Tak apalah aku berhentilah solat. Kata macam tu aku ambil wuduk balik. Kita mesti teruskan solat. Ini apabila kita syak. Jangan disamakan dengan kita dah rasa betul-betul kita batal. Yang kita betul-betul kita dah rasa kentut macam tu. Kita cakap tak apalah teruskan. Itu lain. Itu memang kita dah tahu kita batal. Ini orang yang selalu rasa syak, ragu-ragu. Biasanya kan orang selalu ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, dia kata sudah ambil wuduk ke belum? Sudah ambil wuduk ke belum? Dia ada perasaan ragu-ragu yang tinggi. Dan memang dalam hadis Nabi pun yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim pun dia ada berkata seperti beginilah. Nabi SAW bersabda, apabila kamu syak dalam solat, lantas tidak mengetahui bilangan rakaat 3 ataupun 4, kamu hendaklah membuang syak tersebut dan meneruskan solat berdasarkan apa yang diyakininya. Contohnya ini kan, kadang memang kita selalu dalam solat kita kadang selalu lalai kan. Kadang kalau kita solat, contohnya solat Zuhur kan, lepas lepas tahiyat awal tu kan dia cakap, aku dah tahiyat awal ke belum ni? Macam mana ni? So kita kena terus yakin, jangan ragu-ragu. Kalau ni, tak apa, ini belum tahiyat awal lagi. Okey, kita buat tahiyat awal, solat macam biasa. Jangan pula cakap, batalkanlah solat aku solat balik lah. Tidak boleh macam tu lah. Okey. Dan kita di sini kita lihat juga dalam dalam kaedah yang kedua ini, al-yaqin la yuzalu bisyak ini, ada juga kaedah-kaedah sampingan yang digunakan dalam kaedah ini. Antaranya adalah kita kena tahu asal sesuatu perkara itu kekal atas sifat semula jadinya. Contohnya lah kan, kita terlupa bilangan rakaat solat. Maka kita kena berpegang kepada apa yang kita yakini. Macam saya cakap tadi. Okey,
lupa bilang rakaat solat. Oh, tadi aku baru 3 rakaat. Okey, sambung. Buat lagi tambah lagi 4 rakaat. Jangan pula kita batalkan solat kita solat semula. Okey. Seterusnya, asal sesuatu perkara dikira pada masa yang paling hampir. Okey. Contohnya sebagai contoh di sini kita nampak kes kematian bayi. Kes kematian bayi setelah seminggu menjalani pembedahan lah. Doktor tidak dipertanggungjawabkan kerana kemungkinan bayi itu meninggal disebabkan faktor-faktor lain. Kan? Selepas dia dibedah seminggu tu, kita selepas itu tidak dipertanggungjawabkan dah oleh doktor. Okey. Seterusnya, asal suatu perkara itu adalah tiada. Contohnya makanan tercemar setelah dibeli. Okey. Dan yang keempat, asal sesuatu percakapan dikira berdasarkan makna hakiki. Makna hakiki ni apa? Makna yang sebenar tu lah. Contohlah kan, ada seorang dia cakap, dia sumpah tidak akan makan daging kambing. Tapi susu kambing tu boleh diminum oleh dia. Daging kambing je dia tak boleh makan sebab dia sudah bersumpah. Macam itulah contoh dia. So, ini antara kaedah sampingan dalam kaedah fiqh yang kedua iaitu al-yaqin la yuzalu bi asyak. Okey. Kita lihat pula kaedah fiqh yang ketiga iaitu al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Apakah yang dimaksudkan al-masyaqqah tajlibu at-taysir? Al-masyaqqah tajlibu at-taysir ini adalah yang dimaksud kesukaran membawa keringanan. Okey. Dan secara umumnya kaedah ini yang Islam dalam kaedah ini Islam menganjurkan pengecualian kepada manusia apabila mereka berhadapan dengan sesuatu perkara yang terdesak ataupun yang sukar. Okey. Dengan kelonggaran ini tidak akan timbul alasan untuk seseorang tidak melakukan kewajipan yang dituntutlah. Nanti kita akan tengok apa contoh-contoh dia. Okey. Dan sebenarnya kan Islam ni dia beri ruang kemudahan dan kirangan yang cukup luas kepada manusia. Dan sebab kita tahu agama Islam ni adalah agama yang dinamik lah. Kan. Dia tidaklah menyusahkan umatnya. Okey. Dan dalam Al-Quran pun telah menyebut yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Allah tidak membebankan seorang melainkan apa yang diusahakannya. Okey, contohnya di sinilah kan. Okey, dalam masa puasa. Kamu rasa contohnya ibu tu mengandung dan dia menyusui ibu yang mengandung dulu yang first, ibu yang mengandung. Jadi dia risau kandungannya tu akan bermasalah, dia berbuka puasa. So Islam membenarkan. Yang penting ada sebab musabab. Bukanlah suka-suka kan. Maksudnya contohnya, aku lapar lah, aku kena buka puasa lah. Tidak. Contohnya lagi, ibu yang menyusu kan. Ibu yang menyusu ni memerlukan makanan yang banyak setiap hari. Dan dia risaulah susunya tu tidak akan ada kalau dia tidak akan makan setiap hari untuk memberi kepada anak dia kan. So, Islam membenarkan untuk ibu tu berbuka puasa. Sama juga dengan orang yang sakit. Kalau dia terlalu sakit dan sehingga kan doktor mengatakan puan pun tidak boleh berpuasa. Puan kena makan setiap hari pada jam begini. Islam membenarkan. Yang penting adanya sebab munasabab yang betul lah. Bukannya kita buat-buat. Contohnya malaslah aku hari ni nak puasa. Malaslah hari ni aku nak sembahyang. Sebab aku nak bermusafir. Sebab dalam musafir nanti kita akan tengok. Sebenarnya kaedah ni pun dipakai dalam musafir lah. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir ni. Okey. Kita lihat ya antara faktor-faktor keringanan. Di sini kita boleh nampak apakah yang boleh digunakan. Okey. Tidak semua keringanan boleh diberikan keringanan. Contohnya adalah paling penting contohnya adalah yang tidak boleh diberikan keringanan adalah perkara-perkara yang menjurus kepada perkara maksiat. Okey, itu tidak boleh diberikan keringanan dalam agama Islam itu sendiri. Dan kalau kita lihat terdapat beberapa faktor-faktor yang menentukan keringanan ni. Yang pertama musafir. Contohnya kalau kita bermusafir betapa mudahnya agama Islam ni kita boleh solat jamak. Kalau kita tak boleh kita boleh qasar. Kan? Kita bermusafir. So tidak ada istilah yang orang kata aku tinggalkan solat sebab aku buat perjalanan jauh. Sebab dalam agama Islam sudah diberi kemudahan. Boleh jamak dan qasar. Okey. Dan seterusnya dari sudut sakit. Kalau seorang tu sakit, dia tidak boleh menunaikan solat untuk berdiri. Dia boleh duduk. Kalau tidak boleh duduk, dia boleh baring. Kalau dia tidak boleh juga solat dalam keadaan baring, dia boleh gerakkan matanya saja untuk membuat isyarat untuk dia solat. Betapa mudahnya Islam ni kan. Dia tidaklah sampai kamu sakit, tidak boleh bergerak, kamu kena berdiri juga solat. Tidak, kan? Nampaklah di situ sebenarnya keringanan. Tidak ada alasan untuk kita tidak solat walaupun kita sakit. Okey. Yang kedua adalah terpaksa yang mana melibatkan nyawa. Ini ada saya cakap tadi kan. Contohnya
Ada kes-kes dia tak, orang cakap di satu tempat tu dia tidak mau pergi disebabkan adanya orang cakap boleh menggugat dia punya nyawa. Dia tak apalah, dia bagi keringanan untuk itu kan. Okey. Yang keempat adalah lupa. Okey, termakan semasa puasa. Ini biasa sebenarnya. Sebenarnya tak contoh ni memang kamu belajar lagi daripada tingkatan 5 sebenarnya. Okey. Okey, termakan semasa puasa, bukan makan ya, termakan. Kadang-kadang kan contohnya kita yang menolong mak bapak kita kan, menolong ibu kita masak, kadang-kadang kita tak sedar, kita terasa, kita mau rasa dulu kan, tapi rasanya rasa banyak pula, tapi terlupa kita puasa. So, diberikan keringanan, uh, maksudnya kita lupa pada ketika itu, kita boleh teruskan puasa kita dan tidak batal. Okey. Yang kelima, keringanan-keringanan diberikan adalah dari sudut seseorang itu bodoh ataupun jahil, yang mana dia tidak tahu bahawa, contoh, dia tidak tahu, dia mungkin dia baru masuk Islam. Contohlah ada seorang mualaf baru masuk Islam, dia sembahyang, tiba-tiba dalam sembahyang dia bercakap kan. Dan dia tidak tahu bahawasanya dalam solat tidak boleh bercakap dan bercakap itu boleh membatalkan solat. Tapi ia diberikan keringanan untuk boleh sah solatnya. Sebab dia tidak tahu, tapi apabila dia sudah tahu, maka solatnya adalah batal. Kena tahulah. Orang yang jahil diberikan keringanan lah ketika itu. Dan satu lagi dari manusia yang mempunyai sifat kekurangan. Contohnya gila lah, yang melibatkan akal atau kepayaan. Orang gila tidak pun diwajibkan untuk sembahyang ke, untuk berzakat ke, sebab kita tahu dia sudah kehilangan akal dan kepayaan untuk berfikir dengan baik. Seterusnya dari sudut kesukaran umum, contohnya dari sudut banjir, kesesakan jalan raya, tempoh puasa yang panjang, itu semua antara faktor-faktor keringanan yang diberi oleh Islam. Okey. Seterusnya kita lihat kaedah fiqh yang keempat, iaitu al-dharar yuzal. Al-dharar yuzal ini bermaksud adalah kemudaratan hendaklah kita hindarkan. Okey. Kaedah ini adalah membawa sesuatu tu boleh, kalau sesuatu itu boleh mendatangkan bahaya, risiko ataupun sia-sia, hendaklah kita jauhi dan diatasi sebaik mungkin. Yang mana kita tahu Islam melarang sesuatu perbuatan ataupun peraturan ke polisi yang boleh mendatangkan sebarang kerosakan, bahaya dan kemudaratan terhadap diri individu itu sendiri, apatah lagi kepada orang lain ataupun kepada masyarakat secara umumnya kan. Okey, dalam Al-Quran pun sebenarnya telah menyebut berkaitan tentang kaedah fiqh ini, yang mana dalam Al-Quran surah Al-Qasas ya, dia ada menyebut sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang melakukan kerosakan. Okey, kita lihat di sini. Antara kaedah sampingan yang digunakan dalam kaedah yang keempat, kaedah yang keempat iaitu ad-dharar yuzal. Yang pertama, perkara mudarat tidak boleh diatasi dengan perkara mudarat juga. Contohlah, seorang ini dia mahu menerima pendermaan darah lah contoh. Dan orang yang menderma darah tu dia punya tatu. Dan kita tahu orang yang menderma darah punya tatu tidak boleh, kita tidak boleh terima sebab tatu tu pun sendiri ada kesannya terhadap darah tu dan memberikan kemudaratan lagi kepada si pesakit. Kita tidak boleh terima lah. Kita tidak boleh contohnya mudarat dengan mudarat. Tidak boleh. Kita kena cari mudarat dengan yang maslahah. Keringanan tu lah. Tidak boleh sama-sama mudarat dengan mudarat. Okey. Yang kedua, mengelakkan yang mudarat lebih diutamakan dari mendapatkan manfaat. Okey, contohnya kita menegah orang yang bodoh ataupun orang yang jahil ni untuk menanjakan harta. Dan sebab kita tahu, kalau orang yang jahil di sini maksudnya apa? Dari sudut pengurusan harta dia tidak pandai menguruskan hartanya dengan baik. Orang yang suka bazir, boros, semualah. So, untuk kita mengelakkan ni, sebab orang kita elakkan daripada orang ni memudaratkan harta kita. Lebih baik begitu daripada kita mendapatkan manfaat tu. Okey, yang seterusnya adalah memilih melakukan perkara yang kurang mudarat. Contohnya, kita terpaksa pilih salah seorang calon di pilihan raya walaupun kedua-dua kurang memuaskan. Okey, contohlah nanti bulan 8 bulan 8 contohlah kita ada pilihan raya kan. So nanti dalam tempat kita tu, kita nampak dari pertimbangan kita melihat kedua-dua calon pilihan raya itu tidak menepati ciri yang perlu yang ada untuk membawa mandat masyarakat lah kan, mandat rakyat. Tapi kita kena pilih yang mana kurang mudaratnya sedikit. Dia dua-dua mudarat sebenarnya, tapi kita fikir di mana satu yang paling kurang mudaratnya kalau dia dilantik menjadi ketua dalam menjadi ketua masyarakat ketika itu. Itu kita kena pandai lah, kena pandai fikir. Okey.
Seterusnya kita lihat kepada kaedah fiqh yang terakhir ataupun yang kelima iaitu al-adalah muhakkamah. Apa yang dimaksudkan al-adalah muhakkamah? Al-adalah muhakkamah ini adalah berkaitan tentang adat boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Okey, kita lihat ya, kaedah ini dia menunjukkan bahawa adat yang baik kita perakui sebagai salah satu sandaran hukum. Kita boleh perakui dia sebagai satu sandaran hukum lah dengan syarat adat ini tidak bercanggah dengan syarak. Kita tidak maulah perkara adat ataupun adat kebiasaan yang bercanggah dengan syarak tidak boleh menjadi sandaran hukum. Okey, dan kita lihat apa yang dimaksudkan dengan adat. Adat ini adalah amalan kebiasaan orang ramai atau sebahagian daripada masyarakat lah. Perkara tersebut dilakukan secara berulang kali dan memang ia sebati dalam kehidupan masyarakat. Okey, dalam hadis pun ada menyebut riwayat Ahmad yang mengatakan bahawasanya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka di sisi Allah pun baik. Kalau itu baik di sisi muslimin maka baik di sisi Allah. Tapi baik macam mana? Baik yang tidak melanggar hukum lah. Dia tidak boleh adat yang bertentangan dengan hukum syariah kita lah. Okey. Kita boleh lihat di sini macam mana syarat-syarat penerimaan adat sebagai sandaran hukum. Okey, kita kena tengok dulu. Contohlah kita ada satu adat yang kita ni kan kita tengok adakah adat yang kita guna ini dia boleh disandarkan dengan hukum. Yang pertama sekali baik untuk diamalkan, bukanlah buruk untuk diamalkan. Tidak bercanggah dengan syarak, dinilai dari perspektif Islam, hanya melibatkan perkara furuk. Perkara teknikal lah, kita tak boleh perkara usul. Kan? Dia mesti perkara furuk, perkara cabang, perkara yang ni teknikal saja. Kan? Bukan usul ni adalah yang berkaitan dengan hukum. Kita tidak mahu yang melibatkan perkara usul, memang tidaklah. Okey. Dan antara contohnya adalah penentuan usia perkahwinan. Contohnya kan kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kita tahu umur berapa yang yang boleh kahwin. Bawah umur tidak boleh kahwin daripada berapa ke berapa. Itu sudah penentuan menjadi kebiasaan dan benda tu adalah baik. Kan? Dan seterusnya macam contohnya adat biasa kita menghantar surat, kita ada grup WhatsApp, sekarang ni email apa semua kan. Itu adat yang boleh, yang bagus untuk kita gunakan. Terusnya dari sudut pakaian. Pakaian macam mana? Pakaian yang menutup aurat, yang menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. So itu tidak bercanggah dengan syariah Islam. Tapi apabila pakaian itu, pakaian yang tidak menutup aurat, pakaian yang menunjukkan tubuh badan seseorang wanita, maka dia tidak boleh menjadi sebagai sandaran hukum. Benda tu sudah, di sini ternampak dia sudah bercanggah dengan syarak. Dia tidak baik untuk diamalkan. Sama juga dengan makanan. Contohnya kan, makanan mestilah contohnya adat-adat kita. Contohlah, orang Bugis berasak. Okey, orang Jawa, lontong. Benda semua adalah benda-benda yang baik kan. Bukannya ni macam contohnya, kalau makanan-makanan yang diharamkan tidak boleh lah. So, kita kena tahu adat-adat tu sendiri. Adat-adat kita ni banyak. Cuma kita kena tengok sama ada adat kita ni, terutamanya dekat Sabah ni lah. Adat-adat dekat Sabah ni dia bersesuaian dengan hukum atau tidak. Kadang ada juga yang tidak bersesuaian dengan hukum tapi masih lagi dilaksanakan. Tidak apalah, nanti kita akan bincang apakah adat-adat yang masih dilaksanakan walaupun dia sebenarnya berlanggar dengan hukum syariah itu sendirilah. Okey, so secara kesimpulannya kita boleh dapat di sini terdapat 5 kaedah fikih ataupun kaedah fiqh yang mana ia dapat membantu untuk membentuk atau melahirkan sebuah pengurusan yang berkualiti dan serta tidak bercanggah dengan syariat Islam demi mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu apabila kita aplikasikan kaedah fiqh ini dalam pengurusan, ia dapat memudahkan perjalanan ataupun pengurusan seseorang pengurus itu dalam mengurus sebuah organisasi agar tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey. Jadi saya harap kamu faham sudah berkaitan dengan 5 kaedah fiqh ini. Jika ada apa-apa persoalan ataupun kamu tidak faham berkaitan tentang kaedah fiqh ni, kamu boleh tanya saya nanti di kelas lah. Rasanya itu sahaja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.